Ya, kemelut terbaru yang berlaku antara rejim Zionis Israel dan juga Palestin ketika ini telah pun mengorbankan ratusan nyawa dan juga beberapa ataupun ribuan orang telah pun tercedera disebabkan tindakan rejim Zionis yang menyerang tempat-tempat awam dan juga tempat-tempat tumpuan utama khususnya kepada rakyat Palestin. Dan ini sebenarnya diterjemahkan kepada bagaimana kita nak melihat penyelesaian yang boleh dicadangkan khususnya penglibatan negara-negara Islam dalam memastikan resolusi itu dapat memanfaatkan Palestin khususnya dan juga menyelamatkan nyawa yang telah yang menjadi berisiko untuk terkorban di negara tersebut. Apa yang penting untuk kita melihat apakah penyelesaian itu dapat memungkinkan satu keamanan dan juga kadar kita kata persetujuan yang boleh dicapai antara kedua-dua pihak. Untuk bercakap lebih lanjut tentang peranan dunia Islam dalam konflik berpanjangan antara Israel dan juga Palestin, pada pagi ini kita amat bersama untuk bersama dengan Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin yang juga merupakan pensyarah keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Minda dan Media dan Informasi UiTM Shah Alam. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua kembali. Alhamdulillah. Ini kita nak cakap tentang isu rejim Zionis Israel dan juga Palestin. Kita menggunakan perkataan rejim Zionis Israel kerana ia mewakili satu fahaman yang mana dipegang dan juga diterajui oleh Benjamin Netanyahu yang mana merupakan antara individu yang tegar dalam melihat isu pendudukan di Palestin ini sebagai isu yang perlu untuk dipegang oleh mereka. Sejarah Palestin dan juga Israel amat panjang dan banyak konflik telah pun berlaku, banyak penyelesaian telah pun dibincangkan, namun mereka seringkali melanggar penyelesaian dan juga rundingan tersebut. Dalam krisis yang terbaru ini, apa pandangan doktor dalam melihat apakah sebenarnya akan ada penyelesaian yang lebih baik kalau diikutkan kepada rangka siri penyelesaian sebelum ini tidak membawa hasil apa-apa pun? Kita melihat apa yang berlaku dalam konflik Palestin-Israel. Kalau saya menggunakan istilah Palestin-Israel kerana Palestin itu perlu didahulukan dan utamakan. Ya. Kerana Palestin merupakan satu negara, bagi saya sebuah negara yang telah dianaktirikan. Menjadi mangsa daripada satu perbuatan atau satu elemen-elemen strategik dunia, kuasa-kuasa besar dunia yang bermula bersejarah yang amat panjang. Dan kita sedia maklum bermula daripada Balfour Declaration, perjanjian Sykes-Picot di mana Timur Tengah itu dibahagikan dan akhirnya Palestin itu tidak mendapat kemerdekaan sebagaimana negara-negara Arab yang lain. Dan ini membawa pada konflik berpanjangan apabila British juga menyerahkan Palestin untuk diuruskan oleh United Nations dan United Nations seterusnya mengiktiraf Israel yang diwujud pada tahun 1948. Rentetan pada itu terdapat banyak isu-isu besar telah berlaku. Pelbagai massacre ataupun pembunuhan secara kejam yang dilakukan oleh rejim Israel terhadap penduduk Palestin yang kita istilahkan sebagai Nakba, di mana mereka menuntut pembebasan sejak 1948. Dan perkara-perkara isu-isu telah berlaku dalam elemen-elemen sini. Dan masyarakat dunia, khususnya masyarakat Islam, perlu mengiktiraf atau perlu mengatakan bahawa perkara ini adalah satu perkara yang perlu diberi keutamaan dunia. Kerana apa yang berlaku dalam isu Palestin dan Israel, konflik Palestin dan Israel, dia berlaku secara bermusim. Khususnya apabila berlaku serangan-serangan besar yang dilakukan skala besar oleh Israel seperti mana yang berlaku pada 2014 di Gaza dan operasi-operasi ketenteraan yang tertentu. Tetapi peristiwa mengambil alih tanah, peristiwa berhubung refugi ataupun displaced person di Israel berlaku dalam jangka masa yang agak panjang, agak lama. Dan ini membuatkan berlaku satu bentuk perkiraan secara logiknya bahawa sekiranya isu ini tidak berjaya diselesaikan secara lampau, apakah jaminan isu ini boleh diselesaikan sekarang? Dan kita lihat bagaimana kekejaman Israel mengebom tempat-tempat awam, hospital-hospital, kawasan-kawasan tertentu dan akhirnya memberikan satu ruang dan pengajaran kepada kita bahawa inilah hakikat yang berlaku di Israel. Dan kita bernasib baik media sosial pada kali ini membuka ruang mata masyarakat dan Malaysia juga diiktiraf antara negara yang berperanan memberikan tekanan secara media sosial kepada pihak Israel, hingga pihak Israel juga mengiktiraf bahawa kita punya cyber trooper atau pengguna media sosial berjaya memainkan peranan dalam menterjemahkan kekejaman Israel dalam versi masyarakat umat Islam, bukan dalam versi mereka. Okey, mungkin kerisauan untuk kita mencari penyelesaian kepada isu Israel ataupun Palestin Israel ini adalah melihat terhadap siapa yang berada di belakang Israel ataupun rejim Israel ini. Kerana kalau boleh dilihatkan sebenarnya Israel ini memerintah secara proksi ataupun they rule by proxy, yang mana sahabat terdekat mereka adalah Amerika Syarikat. Malah pelibatan Amerika Syarikat dengan kita melihat kewujudan AIPAC dalam Rumah Putih dan juga bagaimana AIPAC itu sendiri memberikan sokongan secara terus kepada rejim Zionis Israel, menggambarkan bahawasanya ini sokongan yang amat kuat yang diberikan. Jadi apakah terdaya untuk negara-negara yang mungkin kurang ataupun tidak besar seperti Amerika Syarikat itu untuk menolak apa jua yang diperkatakan oleh Amerika Syarikat dan juga Israel dalam kesatuan yang dibentuk oleh mereka itu? Satu kenyataan yang baik, kerana inilah satu perkara yang termaktub dalam sejarah, yang telah dibuktikan dalam sejarah.
apabila Israel mendapat kemerdekaan, diiktiraf mendapat kemerdekaan oleh United Nations pada tahun 1948 dan Palestin ditidakkan untuk mendapatkan kemerdekaan sehingga pada hari ini, jelas berlaku satu elemen pilih kasih, satu ketidakadilan dalam ketentuan keputusan antarabangsa melambikkan United Nations dan juga negara-negara besar, khususnya negara sekutu Israel iaitu Amerika Syarikat. Walaupun kita punya hubungan diplomasi yang baik dengan Amerika Syarikat, tapi hakikatnya Amerika Syarikat telah menyokong Israel dalam pelbagai perkara. Dan satu perkara yang mungkin boleh dikongsi oleh orang ramai, penonton Semangat Pagi Malaysia pada ini, bahawa Amerika Syarikat juga mempunyai satu perundangan khas yang disebut sebagai United States Israel Strategy Enhanced Security Cooperation Act 2012. Di mana Seksyen 3 itu menggariskan ini adalah satu akta yang dibentuk melalui kelulusan Kongres di bawah Amerika Syarikat untuk menyokong Israel. Salah satunya adalah untuk memastikan keselamatan Israel. Yang kedua juga adalah memberikan elemen kita panggil sebagai qualitative military age. Di mana Amerika Syarikat akan membantu Israel memperkukuhkan persenjataan hingga mereka menjadi dominan di rantau itu. Dan mereka juga diberikan keutamaan untuk menyokong Israel dalam apa-apa benda, perkara, termasuk untuk veto dalam apa-apa resolusi yang one-sided kepada Israel dalam penterjemahan one-sided mereka. Jadi ini memberikan gambaran bahawa betapa kuatnya elemen kesamaan, kebersamaan di antara Amerika Syarikat dan Israel hingga membawa pada elemen-elemen geostrategik, kepentingan geostrategik dan sebagainya. Dan ini menyukarkan keputusan-keputusan di bawah United Nations, di bawah bangsa-bangsa bersatu, apabila Amerika Syarikat juga adalah salah satu kuasa veto yang berada dalam Security Council ataupun Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu itu sendiri. Jadi ini memberikan satu gambaran betapa permasalahan isu Palestin ini bukan satu permasalahan yang mudah. Permasalahannya amat rumit dan amat kritikal. Dan ia sukar untuk diselesaikan atas faktor-faktor berkaitan seperti itu. Dan inilah memberikan satu ruang kepada umat Islam seluruh dunia, khususnya dalam elemen digital maya pada ini, untuk memberikan satu cara baru, untuk membentuk satu gerakan baru bagaimana untuk memberikan satu solusi ataupun sekurang-kurangnya idea baru untuk memberikan cara untuk kita menyelesaikan permasalahan Israel ini, konflik Palestin Israel dalam konteks umat Islam itu sendiri. Gencatan senjata banyak kali dicadangkan, namun banyak kali juga telah pun dikhianati oleh rejim Zionis Israel, dan ini tidak dilihat sebagai satu pendekatan yang boleh dilihat satu pendekatan yang menyeluruh ataupun pendekatan yang segera. Cumanya apabila negara-negara Islam seperti Turki, Jordan dan juga Mesir sendiri dalam inisiatif mereka untuk memberikan bantuan malah mendokong apa yang sedang berlaku di Palestin ketika ini, apakah sokongan daripada negara-negara besar Islam seperti itu akan membawa satu gambaran untuk memberikan sedikit ketakutan kepada pihak rejim Zionis Israel dalam melihat sokongan yang padu itu boleh untuk memungkinkan bahawa mereka menarik diri daripada krisis yang sedang berlaku ini? Sudah tiba masanya dunia Islam mainkan peranan yang besar dalam keadaan perkara ini. Kita lihat bagaimana Tun Mahathir, malah Perdana Menteri kita sendiri juga telah menggariskan beberapa perkara-perkara show-show strategik yang perlu dilakukan oleh pihak antarabangsa, khususnya pihak OIC untuk menangani permasalahan ini. Dan ia diharuskan jalankan secara sektoral. Sektoral itu bermaksud ia harus berjalankan dalam sektor ekonomi, dalam sektor diplomasi, dalam sektor gerakan media dan sektor-sektor berhubung tekanan-tekanan yang bersesuaian untuk memastikan perkara-perkara kemelut elemen yang berlaku di antara Palestin dan Israel ini dapat diselesaikan. Kurang-kurang menjumpai satu jalan penyelesaian yang amat besar. Dan apa yang menarik juga, China juga semakin tertarik untuk menyertai konflik ini dalam elemen-elemen diplomasi awam ataupun gerakan-gerakan perang saraf untuk menyokong perjuangan Palestin menentang Israel. Dan ini memberikan juga satu ruang dan tekanan kepada Amerika Syarikat dan rakan sekutu Israel yang lain untuk membuka mata bahawa perkara ini mungkin boleh diselesaikan dengan campur tangan strategik di antara kuasa-kuasa dunia Islam, negara-negara Islam secara sektoral, dengan pertolongan kuasa-kuasa besar selain daripada Amerika Syarikat. Maka gerakan strategik ini mungkin boleh diketuai oleh negara-negara seperti Malaysia kerana kita terkenal dengan kita punya soft power, diplomasi awam ataupun gerak saraf diplomasi yang amat baik menangani konflik-konflik serantau. Mungkin tiba masanya sektoral-sektoral ini bergerak secara gerakan ekonomi, secara gerakan perang saraf dan secara gerakan-gerakan strategik yang perlu dibangunkan oleh dunia Islam. Ia perlu digerakkan, ia perlu dibangunkan, ia perlu dimakinkan dan ia perlu diteruskan secara strategik dan berstruktur. Kalau kita lihat struktur OIC amat berlainan dengan struktur yang berada dalam United Nations dan juga dalam NATO. Kerana NATO berkepentingan untuk menjaga kepentingan aset militeri dan ekonomi negara-negara Eropah. OIC berperanan untuk mewujudkan elemen-elemen keselamatan melalui Security Council. Maka OIC juga mungkin dengan idea daripada bantuan daripada Malaysia, dengan bantuan daripada pakar-pakar keselamatan, pakar-pakar sektoral, bergerak untuk bentuk satu struktur khas dan mengakibatkan benda ini dibincangkan dan
perhalusi secara berkala, bukan secara seasonal. Masalah yang berlaku sekarang ni seasonal. Apabila berlaku attack, apabila berlaku musim, maka negara-negara akan berkumpul, isu-isu akan dibincangkan, malahan gerakan-gerakan seperti boikot juga tidak menjadi, gerakan sektor ekonomi juga tidak konsisten. Kerana inilah permasalahannya apabila dunia Islam gagal untuk membentuk satu struktur seperti mana yang ada dalam NATO, seperti mana yang ada dalam United Nations. Okey, Doktor, kita akan sambung perbincangan kita seketika nanti. Kita nak saksikan sedikit perkongsian video berkenaan Aid for Palestine yang telah pun digagaskan untuk membantu mereka yang terjejas dan juga yang teraniaya di bumi Palestin sendiri. Ayuh sama-sama kita saksikan. Khan Yunis area in the Gaza Strip, and we have prepared these packages of food parcels. Even we don't have cartons, we don't have boxes here. That's why we use plastic bags to distribute this aid from Malaysia to Gaza. We promise you that we will never, inshallah, surrender. We will never raise the white flag, and we will continue to represent you, to act on behalf of you till the liberation of Bayt al-Maqdis, inshallah. Once again, dear brothers and sisters, we are distributing these food packages for the families that have lost their houses. We as the Palestinians are very grateful to the Malaysian people. All the families that have lost their houses are very grateful. But the demand is huge. The people here have lost everything. And it's not only this neighborhood. Along the whole Gaza Strip, from Rafah to Beit Hanun, all the places were targeted. Hundreds of families became homeless and they have lost everything. Literally everything. They have nothing. So this is a call upon every generous and benevolent one of you to donate generously. Act today. Don't delay. Terima kasih. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We thank Allah Azza wa Jal for your safety, and this is a little help from your brothers and sisters in Muslim Care Malaysia. Jazakumullah khair, Eid Mubarak, and may Allah a little gift from your brothers and sisters in Muslim Care Malaysia. هذه هدية بسيطة من إخوانكم مسلم كير. دعواتكم. الحمد لله سلامتكم. الله يسلمك. الله يبارك. Ya, dalam mendepani situasi state of war ataupun krisis seperti ini, sudah pastinya bantuan-bantuan kemanusiaan itu diperlukan oleh rakyat di bumi Palestin untuk memastikan kelangsungan hidup mereka dan juga perjuangan mereka untuk meneruskan dalam kita mendepani krisis kemanusiaan sedang berlaku di bumi Palestin ketika ini. Bercakap lebih lanjut tentang misi bantuan kemanusiaan Palestin ataupun lebih tepatnya Aid for Palestine, kita terus saja bersama Yang Berhormat Ustaz Muhammad Yusni Mat Piah yang juga merupakan timbalan pengerusi Sekretariat Aid for Palestine merangkap Adun Penaga Pulau Pinang. Assalamualaikum, selamat pagi YB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillah YB, terima kasih bersama dengan kami. Ya, dapat kita saksikan seketika tadi video perkongsian berkenaan bantuan-bantuan yang diserahkan kepada masyarakat dan juga mereka yang berada di bumi Palestin. Aid for Palestine juga digerakkan untuk mengumpul dana dan juga bantuan bagi dihantarkan ke bumi Palestin. Jadi buat permulaan, apa yang boleh dikongsikan tentang situasi terkini bantuan yang diperoleh daripada Aid for Palestine? Baik, terima kasih pada pengacara Saudara Ismail. Alhamdulillah, saya mewakili Sekretariat Aid for Palestine mengucapkan terima kasih kepada RTM yang sudi memberi ruang dan peluang untuk bersama-sama dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Jadi sebagaimana kita semua sudah maklum dan kita melihat video sebentar tadi, itulah sebahagian daripada bantuan yang telah kita sampaikan kepada saudara kita umat Islam di Palestin, khususnya di bumi Gaza. Sekretariat Aid for Palestine ini ditubuhkan setelah kita menyahut apa yang telah disarankan oleh Duta Khas kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk Timur Tengah supaya umat Islam mesti bersatu dalam kita menolong dan membantu saudara kita umat Islam di Palestin. Sebab itu kami daripada sukarelawan NGO pada asalnya kita gerakkan sekretariat ini dengan didokong oleh 40 NGOs, tetapi alhamdulillah setakat hari ini sudah masuk hari yang ke-7
kita menggerakkan Secretariat Aid for Palestine ini sudah 121 NGO yang bersama-sama dengan Aid for Palestine, bersama-sama dengan Secretariat ini. Dan sasaran kita, walaupun peringkat awal, sasarkan untuk fasa yang pertama kutipan kita daripada 1 Syawal sehingga 10 Syawal, tapi alhamdulillah sokongan dan dukungan yang kita lihat daripada seluruh rakyat Malaysia kesemuanya peka dan kesemuanya prihatin melihat tragedi yang berlaku kepada saudara kita di bumi Palestin. Sumbangan-sumbangan yang kita terima sangat memberangsangkan, sehingga hari ini walaupun sasaran kita peringkat awal untuk fasa yang pertama 1 juta, tetapi alhamdulillah setakat semalam kita update sumbangan yang kita terima melepasi daripada RM 2 juta ringgit. Alhamdulillah. Jadi inilah semangat yang telah ditunjukkan, solidariti saudara kita, solidariti seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama, atas nama kemanusiaan kita bersama-sama untuk kita membantu saudara kita di bumi Palestin yang sedang dizalimi, diserang oleh rejim Zionis. Ya, memang benar. Bukan saja bersandarkan kepada isu keagamaan, tetapi ini lebih kepada isu kemanusiaan juga dalam kita melihat mereka yang terjejas dan juga yang terkorban di bumi Palestin. Sudah pastinya Yang Berhormat melihat ini sebagai satu kesegeraan untuk kita menyalurkan bantuan itu, kerana makin hari apa yang sedang berlaku di Palestin ketika ini, kita tidak tahu kadar keseriusan dan juga penderitaan yang sedang dialami oleh mereka yang berada di bumi Palestin. Jadi untuk pemberian itu adakah akan dibagikan kepada beberapa fasa untuk memastikan walaupun kutipan itu masih berlangsung, tetapi fasa pertama akan diteruskan dan kemudian akan bersusulan dengan fasa-fasa yang seterusnya. YB. Ya, semestinya sebab kita melihat sehingga ke hari ini serangan terus dilakukan oleh rejim Israel ke atas bumi Palestin, khususnya di Gaza. Update yang kita dapat terkini daripada Abu Aish An-Najjar yang berada di bumi Gaza, setakat sekarang yang dikeluarkan oleh kementerian di Gaza yang terkorban, Kementerian Kesihatan. Yang terkorban sekarang ini mangsa ataupun angka terkorban sudah meningkat kepada 212 orang. Dengan 61 terdiri daripada kanak-kanak dan 36 orang adalah di kalangan wanita-wanita yang lemah, yang dhaif. Dan angka kecederaan juga yang cedera di Gaza adalah sudah meningkat kepada 1,400 orang dan sebahagiannya terpaksa dibawa ke Mesir untuk mendapatkan rawatan dan perubatan di sana. Jadi apabila kita melihat situasi keadaan ini, serangan terus dilakukan, bumi Gaza dibedil, dibom oleh rejim Zionis, maka tidak dapat tidak, bantuan mesti kita salurkan segera ke sana. Dan fokus Secretariat Aid for Palestine ini untuk bantuan awal adalah bantuan makanan yang akan kita salurkan kepada mangsa-mangsa yang berada di kem-kem pelarian. Sebahagiannya apabila rumah mereka dibedil, jadi mereka terpaksa berlindung. Sebahagiannya terpaksa berlindung di sekolah-sekolah di bawah United Nations, PBB, dan sebahagiannya berlindung di sekolah-sekolah di bawah kerajaan Palestin itu sendiri. Jadi fokus kita yang pertama adalah untuk bantuan makanan dan fokus kita yang kedua adalah bantuan ubat-ubatan. Dengan sebab itu, untuk fasa yang pertama ni, sebahagian daripada sumbangan yang telah kita terima daripada masyarakat dengan lebih daripada 2 juta sekarang ini, sebahagiannya itulah RM500,000 telah pun kita salurkan dan telah pun diterima oleh wakil kita di sana di bumi Gaza, dan barang-barang keperluan makanan yang kita minta itu mereka telah sediakan dan telah sampai kepada mangsa-mangsa di bumi Palestin. Ya, untuk perkongsian dan juga bagaimana nak menyalurkan bantuan itu boleh dikongsikan YB Ustaz tentang apakah kaedah yang boleh disalurkan oleh masyarakat untuk memberikan bantuan. Baik, terima kasih. Pihak Secretariat Aid for Palestine, oleh kerana kita bersama-sama dengan 121 NGO, memang kita bermusyarat dan kita telah mengambil beberapa keputusan. Termasuklah pengagihan bantuan pun dia mengikut fasa-fasa. Dan sekarang ini Secretariat Aid for Palestine ini kita mempunyai wakil kita di bumi Gaza. Wakil kita yang menjadi duta, dan dengan perantaraan mereka lah bantuan ini kita dapat sampai dengan kadar segera. Yang pertama wakil kita adalah Abu Aish An-Najjar
yang baru sebentar kita lihat bagaimana beliau bertungkus lumus di sana untuk mengagihkan bantuan makanan yang telah kita hantar. Dan yang kedua, wakil kita. Kalau Abu Aish ini berbangsa Arab Palestin, memang lahir di bumi Palestin. Seorang lagi wakil ataupun duta Secretariat Aid Palestin ini adalah saudara kita Nadir An-Nuri, rakyat Malaysia yang dulunya belajar di Palestin dan sekarang ini masih berada di bumi Gaza. Jadi melalui duta kita inilah sumbangan itu dapat kita sampai dengan kadar segera dan mereka terus membantu saudara-saudara kita ataupun mangsa-mangsa peperangan kezaliman rejim Zionis. Itu sasaran yang pertama. Dan kita ada juga pengagihan untuk fasa kedua dan seterusnya melalui kedutaan Palestin itu sendiri dan melalui NGO-NGO yang berkolaborasi dengan kita untuk memastikan dana ataupun sumbangan yang diberi oleh seluruh rakyat Malaysia ini sampai kepada saudara kita di bumi Palestin, sama ada di Al-Quds ataupun di bumi Gaza. Ya, baik. Alhamdulillah, kita harapkan agar makin ramai dan juga mereka yang sudi untuk menghulurkan bantuan, dan juga terima kasih kepada mereka yang telah pun menghulurkan bantuan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ustaz Muhammad Yusni Mat Pihan, juga merupakan Timbalan Pengerusi Sekretariat Aid for Palestine merangkap adun penaga Pulau Pinang. Anda boleh menyalurkan bantuan anda kepada bantuan-bantuan dan juga tabung-tabung disediakan di bawah Aid for Palestine untuk diserahkan kepada mereka yang terjejas di bumi Palestin. Terima kasih YB Ustaz bersama Ya, terima kasih kembali. Baik, kita nak sambung perbincangan kita. Kalau diikutkan sejarahnya, Doktor, bumi Palestin ini adalah bumi yang dicerobohi oleh rejim Israel ataupun mereka yang dibuang dalam eksal ataupun yang telah pun diusir oleh negara-negara Eropah malah pada zaman Jerman dahulu kala. Jadi melihat sejarahnya, bumi Palestin ini pada asalnya adalah bumi yang berdaulat. Jadi ketika ini bumi itu semakin menjadi mengecil dengan gelutan yang berlaku di Bukit Golan, di jalur Gaza dan juga di tebing barat. Jadi kalau kita melihat kepada sejarahnya, itu adalah bumi untuk rakyat Palestin. Dalam perihal ini, bagaimana kita boleh menyelamatkan kedaulatan bumi tersebut dan juga kedaulatan bangsa serta integriti masyarakat yang berada di bumi Palestin itu? Saya rasa sudah tiba masanya satu bentuk kerjasama strategik, kolaborasi strategik antara negara-negara kuasa besar dunia dan negara-negara kuasa Islam bergabung dalam memikirkan satu formulasi untuk menentukan bagaimana nasib darah tuju rakyat Palestin. Ia harus dilakukan secara berstrategik, berstruktur dan mempunyai satu elemen-elemen berterusan. Seperti mana berlaku dalam negara kita, punya banyak front untuk melakukan aktiviti. Malaysia boleh menggunakan ASEAN untuk terus menggunakan penekanan diplomatik kepada Israel daripada negara-negara sekutu dan menjalankan kerjasama strategik dengan membincangkan isu ini peringkat dunia. Rakyat harus terus menggunakan propaganda putih, memberikan elemen-elemen fakta-fakta berbentuk yang infografik, video dan fakta-fakta yang menarik yang untuk diberikan untuk memastikan supaya gerakan perang saraf Israel tidak menghalalkan perbuatan mereka menindas bangsa ataupun agama ataupun isu rakyat Palestin itu sendiri. Dan ini memberikan satu ruang kepada bagaimana pembentukan kerjasama strategik secara berterusan boleh membentuk satu tekanan dan membentuk satu formula-formula untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita kena ingat bahawa pada perjanjian Oslo Accord 1993, sepatutnya dalam tempoh 5 tahun Israel akan memberikan satu jaminan bahawa negara Palestin itu ditubuhkan. Tapi bagaimanapun mereka telah menggagalkan dengan berbagai hilah dan berbagai tipu muslihat. Dan ini juga merupakan satu elemen yang berkaitan dengan gerak saraf, dengan pergerakan terancang, kuasa-kuasa besar dunia, geostrategik, pelibatan PBB, United Nations dan sebagainya. Jadi sudah tiba masanya umat Islam bangkit dan masyarakat dunia bangkit, dan saya lihat melalui media sosial adalah juga satu cara ataupun satu platform yang bersesuaian untuk terus memberikan cadangan penyelesaian. Malahan dalam penulisan saya dalam bentuk PhD juga, kedoktoran saya juga, saya menulis bagaimana cara-cara formulasi-formulasi untuk membentuk tekanan berterusan. Salah satunya melalui satu gerakan saraf berterusan dan pembentukan secara sektoral, supaya apa yang dilakukan oleh Israel dengan kuasa besar dunia juga boleh dibalanskan, boleh diseimbangkan dengan partisipasi seluruh negara-negara Islam dengan kuasa-kuasa besar dunia yang menyokong kepada isu pembentukan negara Palestin, dan juga dengan partisipasi seluruh masyarakat dunia untuk bergerak secara berterusan menggunakan elemen propaganda putih dan menidakkan kefahaman Israel bahawa mereka yang ternaya, kerana sebenarnya Palestin yang ternaya dan mereka berhak untuk diberikan kemerdekaan dan berhak mendapat tanah mereka seperti mana yang telah mereka duduki berpuluh tahunnya
dan mereka ditidakkan hak mereka secara nyata oleh kuasa-kuasa besar United Nations, Amerika Syarikat, Israel dan rakan-rakan sekutu. Okey. Dalam kita menggagalkan hasrat Israel untuk terus menjajah bumi Palestin dan terus menindas bumi Palestin ini, difahamkan juga dalam pentadbiran politik Israel sendiri mengalami pergolakan ketika ini apabila Benjamin Netanyahu mendapat tentangan daripada parti yang disifatkan sebagai ultra-ortodok. Jadi ini menggambarkan bahawasanya ada pandangan berbeza daripada apa yang dibawa oleh rejim Benjamin Netanyahu. Jadi perkara-perkara seperti ini, adakah kalau pentadbiran Israel itu berubah kepada pentadbiran ultra-ortodok, situasi Israel-Palestin juga akan turut berubah apabila krisis politik di Israel sendiri berubah? Sudah tentunya antara faktor yang boleh menidakkan ataupun menjatuhkan pergolakan ataupun isu berhubung dengan struktur politik Israel itu, Knesset mereka adalah juga dengan berhubung dengan kedudukan parti-parti politik dalaman. Ya. Jadi inilah di mana gerakan-gerakan ke arah perterusan itu mereka kognitif ataupun mereka ideologi, pemahaman berhubung apa sebenarnya yang berlaku di antara konflik Palestin dan Israel. Ya. Dan perkara ini perlu dilakukan secara terancang dan berstruktur. Kerana Israel juga mempunyai satu bentuk formulasi, satu bentuk gerakan gerak saraf yang terancang. Daripada awal penubuhan mereka hingga pada hari ini, mereka menjalankan kerjasama strategik secara teknologi, secara ekonomi, secara pendidikan, secara puisi, secara lagu, secara filem untuk memastikan pemahaman gerak saraf, ideologi yang dicipta untuk membentuk pemahaman antisemitisme itu, membentuk pemahaman bahawa Israel ini sebuah negara yang ternaya dan perlu dijaga dan perlu diiktiraf atas dasar kepentingan agama, atas dasar kepentingan serantau, atas dasar kepentingan kaum Yahudi dan sebagainya, juga perlu dibangunkan secara kontra dengan satu elemen ideologi gerak saraf yang terus berstruktur dan terancang bagi kita mengimbangi ideologi ini. Ini sekiranya berlaku secara terusan, maka berkemungkinan penukaran masyarakat dunia, Islam dan bukan Islam akan lebih tersusun dan lebih memberi satu pemahaman baru, penterjemahan baru apa sebenarnya konflik Palestin Israel, dengan harapan bahawa pemimpin-pemimpin generasi masa akan datang, pemimpin yang sedia ada juga akan mula membuka ideologi baru, pemahaman baru tentang apa yang perlu dilakukan bagi bangsa untuk menyelesaikan permasalahan Palestin dan Israel ini dalam isu-isu berhubung dengan agama Islam, kemanusiaan dan isu-isu berhubung dengan keselamatan serantau dan isu-isu berhubung perkara-perkara sektoral yang lain. Okey, seketika sebelum kita berakhir, sedikit perkongsian berkenaan pembunuhan beramai-ramai ini. Kalau rejim Israel dan juga Yahudi ini banyak memainkan isu tentang Holocaust yang pernah dialami oleh mereka satu ketika dahulu pada pentadbiran Nazi, perkara bersifat tentang pembunuhan beramai-ramai di Palestin ini juga disifatkan sebagai satu Holocaust yang kedua yang berlaku juga di peringkat dunia moden ini. Jadi tidakkah kita boleh untuk mengembalikan semula ingatan mereka terhadap apa yang pernah dilalui oleh mereka tidak boleh dilakukan kepada orang lain juga? Saya rasa itu juga satu pandangan yang baik yang boleh dilakukan. Kita lihat peristiwa massacre seperti berlaku Day Yassin, Operation Cast Lead yang berlaku oleh tentera Israel terhadap kekejaman rakyat Palestin. Dan lebih kurang 20 lebih massacre ataupun pembunuhan beramai-ramai yang berlaku sebelum Nakba, iaitu sebelum pembentukan negara Israel dan selepas pembentukan Israel. Dan ini mengakibatkan berlaku pelbagai isu-isu yang perlu dibangunkan dan ini perlu digarapkan dan ini perlu letakkan dalam satu struktur. Disebab itulah sekiranya ASEAN memainkan peranan, Malaysia mempunyai satu diplomasi awam yang baik, gerak saraf yang baik untuk membentuk pemahaman ini. OIC mempunyai satu bentuk pemahaman yang baik dan ini dibentukkan dengan jaringan-jaringan NGO seperti yang mana dilakukan oleh YB tadi dan membentuk satu elemen gerak saraf baru untuk menterjemahkan pandangan-pandangan ini secara realiti, secara pelbagai bahasa, secara pelbagai bentuk dan akhirnya ia boleh meimbangi satu pemahaman dan maksud bahawa inilah sebenarnya yang berlaku. Sebab perkara ini perlu dilakukan secara berterusan, bukan berkala, bukan bermusim. Apabila bermusim ada serangan, dan inilah tanggungjawab masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia Islam dan Malaysia juga sendiri harus memainkan peranan dengan dasar luar diplomasi awam yang baik dan bentuk satu struktur berterusan. Dan saya rasa ini boleh dimungkinkan sesuai dengan hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa umat Islam perlu bersatu, dunia perlu melihat kekejaman Israel, dunia perlu menilai daripada pelbagai aspek supaya apa yang dilakukan Israel tidak dihalalkan dengan elemen gerak saraf mereka, dengan satu struktur terancam mereka dan elemen ketakutan yang cuba diberikan seperti ancaman cyber kepada rakyat Malaysia, bahawa mereka juga mampu melakukan sesuatu sekiranya kita menyokong Palestin. Dan sebab tiba masanya, inilah satu gerakan yang perlu dilakukan dengan lebih struktur kerana kuasa media sosial, kuasa untuk mendapat liputan yang luas dan kuasa kerjasama antarabangsa inilah satu tekanan diplomasi yang amat baik dan ia harus dibangkitkan oleh sebuah negara Islam seperti Malaysia dan rakyat Malaysia itu sendiri. InsyaAllah. Ini bukan saja tentang isu keagamaan tetapi juga tentang isu kemanusiaan kerana tiada tindakan yang boleh menghalalkan setitik nyawa darah itu untuk ditumpahkan di peringkat global ini. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Nirwandi.